Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah Rasulil Amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair, wa ba'd. Alhamdulillah, kita menyambung kembali bacaan Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima, karangan Al-Imamul 'Allamah Al-Qadi Abul Fadl Iyad bin Musa Al-Yahsibi rahimahullahu ta'ala, Al-Mutawaffa sanata 544 Hijriyah. Kita telah masuk pada Al-Qismul Awwal, bahagian yang pertama bagi perbahasan kitab setelah selesai semalam muqaddimah bagi kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina fid darain amin. Al-Qismul Awwalu, ini bahagian yang pertama daripada 4 bahagian daripada kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa. Semalam di dalam muqaddimah, Al-Imam Qadi Iyad telah memaklumkan kepada kita berkenaan dengan kitabnya dibahagi kepada 4 bahagian. Bahagian yang pertama, fi ta'zimil aliyyil a'la liqadri hadzal nabiyyil mustafa, ya, ini berkenaan dengan pengagungan daripada Tuhan yang Maha Tinggi, Tuhan yang Maha Agung, kepada kedudukan Nabi ini, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-Mustafa, qawlan, iaitu dengan maksud yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Qawlan ay warada bihi Al-Quranul Karim. Wa fi'lan dengan makna min mu'jizatin bahirah wa ayatin zahiratin, daripada mukjizat yang jelas dan ayat-ayat yang zahir. Jadi qaulan dengan maksud kalamullah subhanahu wa ta'ala Al-Quranul Karim yang disebutkan di dalam Al-Quran, manakala fi'lan iaitu yang dilihat di depan mata atau didengar oleh kita daripada khabar yang sampai kepada kita berkenaan dengan mukjizat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. I'rab qawlan wa fi'la nasbuhuma ala naz'il qafid. Jadi nasbuhuma bi naz'il qafid, dinasabkan keduanya dengan nazak ataupun dibuang huruf khafad, iaitu fi ta'zimil aliyyil a'la liqadri hadzal nabiyyil mustafa fi qawlin wa fi'lin, dibuang fi maka diletakkan dengan qawlan wa fi'la. Qala al-faqih al-qadi al-imam Abul Fadli rahimahullahu ta'ala, telah berkata al-faqih al-qadi al-imam Abul Fadli rahimahullah, iaitu al-imam Qadi Iyad radhiyallahu ta'ala anhu, la qafa'a ala man marasa syai'an min al-ilmi, ay la yakhfa, yani tidak tersembunyi atau tidak tersembunyi kepada orang yang marasa ay lazama wa darasa, iaitu yang melazimi, mempelajari syai'an minal ilm, ini sebahagian daripada ilmu, au qussa bi adna lamhatin min fahmin, atau dikhususkan kepadanya dengan sedikit lamhatin, lamha dengan makna aqall qadr, maksudnya dengan sedikit daripada kefahaman. Maksudnya ni orang yang diberikan dengan sedikit ilmu, yang diberikan dengan serendah-rendah kadar kefahaman, mereka tidak menafikan bahawa Allah Subhanahu wa taala menta'zimkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kata Imam, la qafa'a ala man marasa syai'an min al-ilmi aw qussa bi adna lamhatin min fahmin bi ta'zimillahi ta'ala qadra nabiyyina alaihi salatu wassalam.
Maksudnya dengan penta'ziman atau pengagungan Allah Subhanahu wa taala terhadap kedudukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa khususihi, dan juga tidak khafa, tidak tersembunyi pada pengetahuan orang yang diberikan sedikit ilmu dan kefahaman, dengan khususihi iyyahu bifadaila wa mahasina wa manaqiba la tandabitu li zimamin. Dan dikhususkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyahu, yani khususillah subhanahu, Allah taala mengkhususkan kepada baginda Rasul. Khususihi kembali kepada Allah, iyyahu yakni baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bifadaila, dengan kelebihan-kelebihan, iaitu zawaid minal karamat, wa mahasina, dan juga dengan kebaikan-kebaikan, wa manaqiba, dan juga dengan manaqib-manaqib, pujian-pujian, la tandabitu li zimamin, yani la tajtami'u la tujtama'u li kathratiha, yani yang tidak mungkin dikumpulkan karena banyaknya perkara tersebut diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La tandabitu li zimamin, maksudnya kalau nak diikat dengan tali pedati kuda, unta yang diikat pada mulut unta, tak mampu untuk kita mengikatnya. Maksudnya tak mampu untuk kita mengumpulkannya secara sekaligus kerana banyaknya kelebihan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tanwihihi, tanwih dengan makna raf'i zikrih, maksudnya dan tidak juga tersembunyi daripada orang yang mumarasah ataupun yang melazimi ilmu walaupun sedikit, ataupun yang dikhususkan dengan kefahaman dengan sedikit, walaupun mengetahui tentang raf'i qadrihi wa tanwihihi min azimi qadrihi, bima takillu anhu al-sinatu wal aqlam. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat sebutan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanwih maknanya raf'i zikrih. Jadi angkat sebutan Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Allah daripada keagungan kedudukan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bima takillu anhu, yang lemah bagi lidah untuk mengucapkan tentang kelebihan tersebut, dan lemah bagi qalam, pen ataupun alat untuk menulis berkenaan dengan kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana besarnya keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perkataan al-Imam Qadhi Iyad radhiyallahu taala anhu di dalam muqaddimah bagi qismul awal ini adalah sebagai perhatian besar kepada kita semua tentang kedudukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat agung. Faminha, di antaranya apa dia? Ma sarraha bihi ta'ala fi kitabih, yang disarihkan, yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, wa nabbaha bihi ala jalili nisabih, dan diterangkan tentang keagungan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa athna bihi, ay wa athna bima fi kitabillah, dan dipuji kepada Nabi di dalam kitabullah, yani wa athna bihi alaihi, yani ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yani wa athna bihi ay wa athna bima fi kitabillah, alaihi yani ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, min akhlaqihi wa adabihi, daripada akhlak dan adab Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi sebut dalam hadis, addabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Wa hadda al-ibadah, hadda dengan makna raghaba wa hassa, dan menyeru kepada hamba ala iltizami, yani Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada hamba-hambanya untuk melazimi perkara tersebut, yakni mengikuti, mentaati perintahnya Allah untuk memuliakan dan menta'zimkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam Quran Allah Taala sebut, wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang menta'zimkan syiar Allah Subhanahu wa taala, itu termasuk tanda kepada takwanya hati-hati mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah a'zam syiar, syiar yang terbesar yang Allah Taala berikan.
Ya. Wa taqalludi ijabih. Yakni mengikuti ataupun bi itaati janabihi, mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang telah disebutkan di dalam kitabnya Al-Quranul Karim. Fakana jalla jalaluh, maka Allah Subhanahu wa taala huwa alladhi tafaddala wa aula. Allah lah yang telah memberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wa aula, yakni wa ad'ama, dan memberikan nikmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma tahhara wa zakka, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa zakka, dan diberikan dengan perhiasan akhlak yang mulia. Disucikan Nabi dengan nasab keturunan yang tidak elok kepada nasab yang elok. Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan daripada keturunan yang mulia dan tidak ada bandingannya pada kebaikan keturunan tersebut. Wa zakka, dan Nabi diberikan perhiasan dengan akhlak yang mulia. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan berapa ramai di kalangan keluarga berbangga dengan datuk dan ayahnya, tetapi keluarga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berbangga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selalunya anak yang berbangga dengan datuk. Ayah saya fulan, mak saya fulan, datuk saya fulan, kata-kata keturunan saya fulan. Tapi keturunan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kesemuanya ayal berbangga dan bergantung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua melihat cucu saya fulan. Yang tak sebut dia tu siapa dia? Dibanggai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tamam? Summa madaha bidzalika, kemudian dipuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perkara tersebut. Wa asna, dan diberikan dengan penghargaan. Thumma athaba alaihi al-jazaa'a wal awfa, jazaa'al awfa, dan kemudian diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan anugerah yang luar biasa, yang besar. Al-jazaa'al awfa, yakni al-jazaa'al awfar wal hazzal akbar. Falahul fadlu bad'an wa 'auda, dan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam kelebihan pada permulaan bad'an, permulaan kejadian yang Allah Ta'ala jadikan kepada Nabi pun punya kelebihan, wa 'audan, dan dikembalikan pun dalam keadaan penuh dengan kelebihan. Walahul hamdu ula wa ukhra, dan bagi Nabi sallallahu alaihi, bagi Allah Subhanahu wa taala, alhamdu, segala puji, ula wa ukhra, pada mula dan pada akhirnya. Wa minha, dan antara lain yang diberikan kelebihan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma abrazahu lil a'yan min qalqihi ala atammi wujuhil kamali wal jalali. Yani yang dizahirkan, abrazahu ay azharahu, yang dizahirkan kepada lil a'yani min qalqihi, ay lil muayanati, yaitu untuk dilihat oleh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, ala atammi wujuhil kamal wal jalal, yakni diberikan kepada Nabi dengan kesempurnaan, ala atammi wujuhil kamal wal jalal, maksudnya dengan kesempurnaan dan juga dengan keagungan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa takhsisihi bil mahasinil jamilah, dikhususkan Nabi dengan mahasin jamilah, dengan kebaikan-kebaikan yang cantik, wal akhlaqil hamidah, dengan akhlak-akhlak yang mulia, wal madhahibil karimah, madhahib dengan makna at-tariq, yakni jalan-jalan yang mulia, ataupun dengan maksud di sini dengan makna makhtira minal af'al, yakni perbuatan-perbuatan Nabi yang mulia. Mazahib dengan makna af'alun Nabi al-karimah, perbuatan-perbuatan Nabi yang mulia. Wal fadailil adidah, kelebihan-kelebihan yang pelbagai. Wa ta'yidihi, wa ta'yidihi yakni ataf kepada takhsisihi, tata'ataf kepada khalqih. Wa ta'yidihi bil mu'jizatil bahirah, dan dikhususkan, dikuatkan Nabi dengan mukjizat yang agung. Wal barahinil wadihah, dan juga dengan dalil-dalil dan juga burhan yang jelas, hujah-hujah yang kuat. Wal karamatil bayyinah, wal karamatil bayyinati
allati syahadaha man 'asarah, yakni keramat-keramat ataupun kelebihan-kelebihan yang jelas yang dilihat oleh orang yang sezaman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelebihan tersebut. Wa ra'aha man adrakah, dan dilihat karamah-karamah, mukjizat, barahin dan sebagainya tadi ini, man adrakah, sesiapa yang sempat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa 'alimaha 'ilma yaqinin man jaa'a ba'dah, dan diketahui dengan ilmu yaqin kepada orang yang datang setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana mukjizat-mukjizat tersebut didatangkan dengan sanadnya, hatta intaha 'ilmu haqiqati dzalika ilaina, sehingga sampailah pengetahuan tentang hakikah perkara tersebut kepada kita. Wa fadat anwaruhu alaina, dan bertebaran, terpancarlah cahayanya kepada kita sallallahu alaihi wasallam kathira, banyaknya. Qala haddatsana al-qadi asy-syahid Abu Ali Al-Husain bin Muhammad al-Hafiz rahimahullahu taala qira'atan minni alaihi. قال حدثنا أبو الحسين المبارك بن عبد الجبار وأبو الفضل أحمد بن خيرون قال حدثنا أبو يعلى البغدادي قال حدثنا أبو علي السنجي قال حدثنا محمد بن أحمد بن محبوب قال حدثنا أبو عيسى بن سورة الحافظ قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتي بالبراق ليلة أسري به. Baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dibawa kepada Nabi pada malam di Isra' Mi'rajkan Rasulullah dengan seekor burak. Burak adalah seekor binatang yang berada di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, menjadi tunggangan para rasul, yang dia lebih besar daripada keldai, lebih kecil daripada kuda. Bentuknya tidak diketahui. Khilaf pandangan ulama dengan pelbagai pandangan. Tamam? Muljaman musraja, datang dalam keadaan muljam, mulutnya diletakkan dengan lijam, iaitu diletak dengan tali pedati kuda tersebut. Dan musraja dengan diletakkan pelana di atas belakang badannya. Maksud ini disiapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan persiapan yang lengkap. Fastas'aba alaihi, tapi burak jadi susah untuk Nabi tunggangi. Waktu mula Nabi nak naik, dia bergerak dengan kuat. Khilaf ulama, kenapa burak berlaku sedemikian. Sebahagian ulama seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Khafaji radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan bahawa sebab istis'abih, kerana dia berlaku susah untuk naik tadi, antaranya adalah kerana innahu lam yarkabhu ahadun qablah. Tidak ada seorang pun pernah naik di belakangnya sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Burak adalah tunggangan para anbiya. Tapi burak bukan seekor, banyak. Banyak ekor burak yang ada di dalam syurga Allah Taala. Tapi burak yang dipilih ini adalah burak yang paling banyak dikatakan menyebut tentang Rasulullah atau berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini burak ni yang paling banyak sekali. Jadi bila sampai kepada depan Rasulullah, dia tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi nak naik, dia jadi macam liar. Jadi liar tadi bukan kerana dia tidak menghormati dan memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baliknya kerana dia tak pernah dinaiki oleh siapa pun. Itu yang pertama, sebahagian kata Imam Ash-Shumuni dalam syarahnya. Dan juga sebahagian lagi mengatakan bahawa kerana libu'di ahdihi birruku lituli zamanil fatrah, kerana jauhnya zaman antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan zaman Nabi Isa alaihi salam. Mana di sini Nabi Isa juga kalau dalam sirah, sebab dia tunggangan para anbiya, maksudnya burak juga dinaiki oleh Nabi Isa alaihi salam. Jadi bila Nabi Isa dengan zaman Nabi Muhammad disebut oleh Al-Tilimsani, beza jarak antara zaman Nabi Isa dengan Nabi Muhammad adalah 500 tahun, sebagian kata 600 tahun. Jadi panjang masa tersebut menyebabkan tidak ada lagi orang yang naik di atas belakang burak di kalangan para anbiya alaihi wassalatu wassalam, menyebabkan burak jadi rasa pelik. Jadi rasa macam lama dah orang tak naik belakang dia. Jadi dia akan jadi liar sikit. Faham?
Jadi tu antara pandangan ulama lah. Pandangan ulama, ataupun kerana dia terlalu segan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana malunya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana haibahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebabkan Buraq jadi tidak senang. Faqala lahu Jibril. Maka Sayyidina Jibril alaihi salam berkata kepada Buraq. Jibril alaihi salam dibaca dengan ada 14 bacaan. Jibril, Jibrail, Jibrin. Jadi ada banyak riwayat, dan sebahagian mengatakan bahawa ia adalah bahasa Suryani, ada sebahagian kata dia bahasa Ibrani. Jibril dengan makna Abdullah, Jibrail, Abdullah, maksudnya hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Ada 14 bacaan. 14 bacaan, cuma ada 4 yang masyhur, yang sering dibacakan. Abi Muhammadin taf'alu hadha. Maka Sayyidina Jibril kata kepada Buraq, Abi Muhammadin taf'alu hadha. Dengan Nabi Muhammad kamu buat macam ni? Kamu boleh buat susah, kamu buat liar dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fama rakibaka ahadun akramu 'ala Allah ta'ala minhu. Jadi tidak dinaiki oleh seorang pun yang lebih mulia daripadanya di atas badan. Fama rakibaka ahadun akramu 'ala Allah ta'ala minhu. Jadi di sini boleh ada dua makna. Sama ada Buraq pernah dinaiki sebelumnya, dengan maksud itulah maka Jibril bagi tahu, kata, walau ada orang pernah naik di belakang kamu, tak ada yang lebih mulia daripada ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fama rakibaka ahadun akramu 'ala Allah ta'ala minhu. Atau dengan makna, kalau kata Buraq tadi tidak pernah dinaiki oleh sesiapa pun, ni Buraq yang pertama dinaiki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya ni Buraq yang dipilih khas kepada Rasulullah. Maknanya nak maklum kepada Buraq tadi, takkan ada orang yang lebih mulia daripada Rasulullah yang naik ke atas badan kamu. Ini yang dipilih yang kepada kamu ni untuk naik di atas belakang kamu ni, ini makhluk yang paling agung, yang paling mulia. Qala farfadda araqa. Maka disebutkan bahawa Buraq tadi mengalir peluhnya, berasa malu dan juga jadi segan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai keluar peluh. Keluar peluh Buraq. Farfadda araqa. Ini Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka dia mula tenang dan dinaiki oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tamam? Al-babul awwalu fi thana'illahi ta'ala alaihi wa izharihi 'azima qadrihi ladaihi. Insya-Allah malam ini kita akan sambung. Tamam? Setengah jam saja. Jadi wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.